20 hari bulan Januari tahun 2022 adalah hari terakhir pendengaran inkuari awam oleh Suhakam dalam kes kehilangan Pastor Joshua Hilmi dan isterinya Pastor Ruth Sitepu lebih 5 tahun lalu di Selangor, Malaysia. Suhakam adalah singkatan kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Ahli-ahli panel dalam inkuari ini telah mendengar hujahan ke semua pihak yang terlibat dalam kes ini. Joshua merupakan seorang rakyat Malaysia berbangsa Melayu. Beliau menjadi murtad selepas memilih untuk menjadi seorang Kristian. Selepas itu, beliau telah mengawini Ruth, seorang Melayu Indonesia beragama Kristian yang telah menerima latihan seminari di Indonesia. Joshua berkongsi fahamannya secara terbuka. Beliau malahan telah mengendalikan upacara pembaptisan ke atas sebilangan orang Melayu di Malaysia. Cage adalah salah satu daripada beberapa pertubuhan masyarakat sivil yang mengesyaki bahawa kehilangan Joshua dan Ruth berkemungkinan berkait rapat dengan penculikan dan kehilangan aktivis sosial masyarakat Syiah, Amri Cik Mat, dan seorang pastor Kristian, Raymond Cole. Satu faktor yang sama dalam kes kehilangan 4 individu ini adalah mereka melakukan kerja-kerja khidmat sosial hasil ekspresi kepercayaan mereka, dan mereka adalah daripada kalangan golongan minoriti agama. Majoriti Muslim di Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam Ahlul Sunnah. Satu lagi faktor yang sama dalam setiap kes berkenaan adalah pihak polis ataupun PDRM dilihat tidak berusaha keras. PDRM juga tidak selalu memaklumkan kepada ahli keluarga mangsa tentang perkembangan kes-kes berkenaan, gagal menemu bual saksi-saksi penting, dan gagal mengejar garis-garis yang jelas dalam penyiasatan kes-kes berkenaan. Lebih teruk lagi, dalam kes Raymond Cole, pegawai-pegawai PDRM telah memberikan testimoni yang bercanggah antara satu sama lain semasa proses inkuari dijalankan oleh pihak Suhakam. Itu semua adalah soal rekod awam. Hal ini boleh didapati di dalam nota-nota keterangan inkuari Suhakam dan di dalam laporan-laporan yang dikeluarkan oleh ahli panel terbilang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Suhakam. Salah satu perkara yang dibangkitkan dalam inkuari ini adalah prinsip berkenaan dakwaan kes-kes kehilangan paksa, tanggungjawab PDRM untuk membuktikan yang mereka tidak bersubahat dalam kehilangan mangsa-mangsa tersebut. Bebanan kini adalah di pihak PDRM kerana PDRM tidak seperti orang awam. Mereka mempunyai kuasa untuk mendapat maklumat, contohnya mengambil kenyataan daripada para saksi, mendapatkan penyata bank dan juga rekod panggilan telefon. Dalam kes Amri dan Raymond, terdapat bukti yang mencukupi untuk pihak Suhakam membuat kesimpulan bahawa mangsa-mangsa telah diculik oleh pasukan cawangan khas PDRM. Terdapat juga bukti-bukti paksa rela yang mencukupi. Paksa rela bermaksud menolak sesuatu tanpa menunjukkan protes. Sebagaimana dalam kes Alex membunuh Brent. Brent adalah seorang perogol bersiri. Merogol adalah satu jenayah yang berat, justru tidak menyiasat atau mendakwa Alex. Dalam kes Joshua dan Ruth, terdapat kemungkinan penglibatan jawatan khas. Ini termasuk penglibatan seorang pegawai polis senior, DCP Awaluddin Jadid, yang mengetuai bahagian ancaman ekstremis sosial. Awaluddin telah membuat satu ucapan di mana beliau menggesa majoriti umat Islam untuk mengambil undang-undang di tangan mereka sendiri bagi mengurangkan aktiviti-aktiviti masyarakat Syiah, aktivis Kristian dan pastor-pastor Melayu. Terdapat hubungan yang kuat dari segi paksa rela. Ini kerana terdapat bukti bahawa begitu ramai orang yang mungkin mempunyai maklumat yang relevan atau sesiapa yang mungkin disyaki terlibat dalam salah laku ini tidak disiasat oleh PDRM. PDRM sangat jelas tentang kes Amri dan Raymond. Mereka sangat kecewa dengan dapatan Suhakam dalam kes-kes berkenaan. Daripada bukti-bukti yang ditampilkan oleh para peguam yang mewakili pihak keluarga Ruth Sitepu, PDRM telah mengetahui tentang tujuan ucapan dan paksa relanya Awaluddin, ataupun idea dia patut kena biarkan sahaja, adalah ditujukan kepada kehilangan paksa
pasangan berkenaan. Namun, pegawai yang membuat hujahan bagi pihak PDRM tidak langsung menyentuh tentang ucapan Awaludin. Beliau juga tidak sama sekali menyentuh tentang kepaksa-relaan berkenaan. Beliau mendakwa bahawa tuduhan liar telah dilemparkan ke atas pihak berkuasa, walaupun beliau bersungguh-sungguh cuba mengelak daripada menyebut nama PDRM. Namun begitu, beliau sendiri dilihat membuat tuduhan liar. Saya akan ringkaskan apa yang beliau sebut. 1. Tiada unsur jenayah dalam kes ini. 2. Pasangan tersebut mempunyai masalah dengan golongan yang tidak menyukai mereka. 3. Isu-isu yang timbul adalah berpunca daripada penolakan mereka terhadap ajaran sesetengah gereja dan sikap mereka yang tidak menghormati agama Islam. 4. Pasangan tersebut telah melarikan diri dari Malaysia agar Joshua boleh mengelak daripada disiasat oleh PDRM dalam perkara tuduhan yang dibuat terhadapnya, berkait satu laporan polis yang dibuat di Cembong Negeri Sembilan oleh sebuah kumpulan Melayu Islam. Pasangan tersebut berkemungkinan menggunakan jalan haram untuk melarikan diri, bermaksud mempunyai risiko yang tinggi hingga boleh menyebabkan kematian. 6. Beberapa dokumen dalam kes itu yang diterima oleh Suhakam daripada pihak peguam yang mewakili keluarga adalah dipertikaikan kerana dokumen-dokumen berkenaan berkemungkinan direka-reka bertujuan menimbulkan niat jahat. Dan 7. Saksi-saksi yang sepatutnya menyerahkan bukti-bukti kepada PDRM telah memilih untuk menyerahkannya kepada Suhakam kerana mereka bimbang kononnya pihak kerajaan bersekongkol dalam kes kehilangan ini serta pihak-pihak tertentu telah menghasut agar Suhakam yang menyiasat. Tambahan, beliau telah gagal menyentuh tentang isu pegawai penyiasat polis dalam kes Cembong yang dipanggil memberi keterangan dalam inkuari yang telah menyoal siasat Joshua di Balai Polis Rembau, yang mana kemudiannya atas arahan Jabatan Perguaman Negara, kes tersebut diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut dan nama Joshua telah dikeluarkan daripada senarai dikehendaki pada tahun 2014, sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum Joshua hilang. Beliau juga menyatakan bahawa beban pembuktian adalah di bahu pengadu seperti yang termaktub dalam Akta Keterangan 1950 yang menyatakan di Seksyen 101 Para 1, sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau liability di sisi undang-undang dengan bergantung pada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud. Dan kedua, apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, dikatakan bahawa beban pembuktian terletak pada orang itu. Jelas bahawa PDRM menolak tanggungjawab pembuktian yang ditimbulkan oleh ahli panel Suhakam terdahulu yang telah menyiasat kes Amri dan Raymond. PDRM menolak piawaian yang berlandaskan konvensyen antarabangsa dan kes-kes terdahulu. Beliau tidak menerangkan tentang bukti yang boleh mempertikaikan banyak bukti bahawa PDRM tidak menyiasat mereka yang menaruh dendam dan membuat ugutan terhadap pasangan berkenaan. Bunyinya, seperti beliau mempertahankan keputusan untuk tidak menyiasat atau mendakwa Alex si pembunuh kepada Brent, seorang perogol bersiri. Bunyinya, seperti beliau mungkin tanpa disedari, menyediakan bukti keakuran. Beliau tidak menerangkan bukti yang boleh menyanggah peguam pihak keluarga yang menyalahkan PDRM kerana tidak menemu bual saksi-saksi penting dan mendapatkan bukti-bukti material dalam tempoh waktu yang sepatutnya. Beliau sebaliknya berkeras, tanpa menawarkan sebarang bukti, yang PDRM masih menyiasat kes berkenaan selepas 5 tahun kejadian. Sungguh pun begitu, beliau cetuskan anggapan kononnya pasangan berkenaan telah melarikan diri menggunakan cara yang salah dan berkemungkinan telah mati ketika melarikan diri. Adakah hujahan PDRM ini dapat membantu mengembalikan kepercayaan terhadap PDRM? Adakah kita memerlukan satu Suruhanjaya bebas untuk menyiasat aduan-aduan terhadap polis? Apa kata anda?